Subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul qayyum. Wallahu allazi la ilaha illa huwa. Subhanallah. 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 Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwal rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Academy, para skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam yang penuh barakah ni kita berada di malam 17 Ramadan, yakni malam disyariatkan, diturunkan Al-Quran, dinamakan malam nuzul Quran. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa amalan yang telah kita lakukan 16 hari sebelum ini, 16 Ramadan yang sebelum ini, Allah terima seluruhnya. Dan insya-Allah kita teruskan amalan kita yang telah Allah izinkan untuk kita beramal dengannya, yakni munajat umat. Insya-Allah fi kulli hajat bi qiraati suratul Fatihah, 7 qiraat, 14 riwayat. Alhamdulillah, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan istiqamah yang kita berikan ini, insya-Allah Allah pandang, Allah lihat kesungguhan kita ini, lalu Allah kabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jemaah sekalian, bantu
share sebarkan pada sahabat kita yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bantu sebarkan pada sahabat lain di platform TT dan di FB, insya-Allah. Ada tak nampak muka? Ada. Okey kan? Ni ada kata live tak nampak muka. InsyaAllah di TT. Di FB semua line, semua suara, audio, visual semua okey. InsyaAllah sebelum kita teruskan dengan pengisian kita pada malam ni, insyaAllah kita niatkan khususan terutama di bulan Ramadan ini untuk kita niatkan menghidupkan malam, man qamal lail, dengan menghidupkan malam pada malam setiap malam bulan Ramadan, man qamal lail, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, ihtisaban, mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT. Ganjaran, harapkan ganjaran daripada Allah SWT. Yang ini dalam rupa bentuk pahala. Dengan iman dan ganjaran, apa kita akan dapat? Itulah, kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Masya Allah. Kita ni takkan terlepas pada khilaf dosa, terutama dengan Allah SWT. Dalam kita nak mentaati segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Dosanya kadang-kadang terlepas pandang, yakni dosa yang tersembunyi, syirik, khafi, yang Nabi cukup bimbangkan, yang cukup Nabi takutkan berlaku terhadap umat-umatnya, para umatnya. Maka kita harap dengan kita menghidupkan setiap malam, khususan di malam bulan Ramadan ni, dengan keyakinan yang sebenar dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah ampunkan. Kemuncak ibadah seseorang hamba itu adalah mendapat keampunan Allah. Dia ni jemaah sekalian, kalau kita lihat pada malam Nisfu Sya'ban, Nisfu Sya'ban itu malam keampunan. Datang bulan Ramadan, kita menunggu malam kemuncak dalam Ramadan, itulah malam Lailatul Qadar. Itulah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, apa kemuncaknya? Itulah Nabi ajar, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, pun keampunan. Habis daripada Ramadan masuk Syawal. Syawal ibarat lahir seperti bayi yang bersih. Fitrah. Fitrah itu apa? Bersih. Menghadap kembali kepada Allah. Mengikut garis panduan syarak. Itu fitrah. Jangan tertukar. Kadang tertukar-tukar kita. Yang fitrah kita bubuhkan pada benda yang lumrah, adat, kemanusiaan. Lumrah itu adat manusia, perangai baik buruk itu ada, itu lumrah. Tapi fitrah ni bersih. Kita merujuk kepada seorang hamba yang menghadapkan dirinya sebenar-benar kepada tarik yang benar, yakni kembali pada Allah. Aidul Fitri, kemudian bersiap sedia untuk masuk ke Aidul Adha. Kemuncak kepada Aidul Adha itulah wukuf di Arafah. Dan hari wukuf itu adalah hari keampunan. Cuba kita lihat jemaah sekalian. Mana kata keampunan ni bukan satu perkara yang kecil. Dia adalah kemuncak. Dia adalah kemuncak kepada penerimaan ibadah seseorang itu. Memang kita beribadah hendak mendapatkan keampunan Allah. Jadi kita niatkan, saya nak poinkan adalah bila kita niatkan, kita bagi masa ni pukul 12.30 ni, dan masa-masa yang sebelumnya pun, yang kedepannya pun, untuk Ramadan khususnya lah, kerana ada hadis khusus padanya, sesiapa yang menghidupkan setiap malam di malam Ramadan, sehingga kan bila sebut dalam menghidupkan malam Ramadan ni, tak tidur mas sekalian. Boleh kata sampai tak tidur pun tak apa. Tak apa. Sebab malamnya begitu hebat. Tapi kita ni banyak urusan, kita perlukan rehat. Ya rehatlah. Cuma nak beritahu kalau di Haramain tu, memang tak tidur. Memang tak tidur.
Jadi bila sebut tak tidur, apa yang dibuat? Hidupkan malam. Malam di malam bulan Ramadan itu sejak daripada Isyak sampai ke subuh. Bayangkan. Punyalah kita nak maintain energi tu. Bukan senang kan? Sebab apa? Sebab apa kita tak nak tidur ni? Nak keampunan. Itu kelebihan di bulan Ramadan tu ada kelebihan. Itu je kelebihannya. Jadi kita niatkan, saya selalu ingatkan, supaya malam-malam di bulan Ramadan ni tidak berlalu begitu saja. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Baik. Khair. InsyaAllah. Baik, mari kita teruskan. Baik, ada yang bertanya di TT untuk membaca yang dalam keuzuran haid, untuk membaca suratul Fatihah. Okey, baik. Sama juga dengan masuk dalam ruang solat. Saya ada jawab yang bertanya kan. Bagi yang haid. Bagi yang haid. Okey, di sini ada perbahasan. Dia ada dua. Pertama, pendapat para fuqaha. Fuqaha ini ahli fikih lah. Jumhur melarang baca Al-Quran ketika dalam haid dan sedang berjunub. Dalam keadaan berjunub. Dalam hadis, ini yang pertama. Hadis mana yang ada menyatakan tidak dibolehkan wanita dalam haid dan berjunub baca sedikit pun daripada Al-Quran. Itu pendapat yang pertama. Fuqaha, jumhur sepakat. Adapun ada pendapat yang kedua. Dalam ni ada, ini isu khilafiyah. Ya, ini pendapat ulama Malikiyah, ni Maliki. Juga ada riwayat yang sahih mengatakan bahawa dibolehkan untuk mengarang Quran bagi wanita yang haid dan dibolehkan juga untuk membacanya dengan tujuan mengajar dan belajar. Okey. Kelonggaran ini hanya diberikan kepada wanita yang dalam haid saja dan bukannya sedang berjunub. Junub memang tak boleh. Tujuan apa? Untuk belajar dan mengajar. Maka jika mereka dilarang membaca Al-Quran, dibimbingi bahawa mereka akan melupakan Al-Quran. Sedangkan berzikir kepada Allah. Ini saya bacakan nakal daripada perbahasan fatwa ni. Fatwa. Kita ikut fatwa je. Maka kaedah dia, untuk berpegang pada pendapat yang rajih, yang pertama pun boleh. Mana tak boleh. Tak boleh baca. Tak boleh baca. Okay, kalau kita nak baca, kita pegang pendapat yang mana. Kena tahu macam itulah. Okay. Maka di sini ditarjihkan, yakni dibuat kesimpulan membaca Al-Quran ketika dalam haid adalah dibolehkan berdasarkan sebab-sebab yang telah diterangkan oleh perbahasan Malikiyah tadi. Kami menegaskan satu pendapat yang cukup baik dikemukakan oleh Matan Syekh Al-Azhar Jada Al-Haq Al-Ali Jada Al-Haq melalui bukunya dalam bab fatwa menyebut kebolehan pelajar wanita. Sebab ini khusus pada pelajar. Dia ada bila hukum ni, dia ada masalah keadaan. Jadi bagi yang belajar, tu kata niat belajar tadi tu, belajar. Dia memang pelajar wanita kan yang hafizul Quran, hafizah ni Quran ataupun mengajar Quran. Jadi dibolehkanlah dalam pendapat yang kedua Malikiyah. Tapi kalau saya saja untuk lebih berhati-hati, kita ambil yang pertama. Tu.
Tapi kalau kita duduk pada keadaan yang kedua, kita ni sebagai tenaga pengajar dan sedang belajar, dia bukan mesej saja nak ambil, nak baca saya saja. Okey, kita ambil pendapat yang pertama. Ataupun yang kedua, di sini dibolehkan atas sebab sebagai yang diterangkan tadi. Pendapat Malikiyah. Malikiyah. Pun adalah syarah-syarah yang panjang, boleh rujuk search je. Fatwa Dr. Zul pun dah ada keluarkan perbincangannya. Begitu juga dalam perbahasan masuk dalam masjid, jumhur sepakat tidak benarkan. Sepakat. Tapi ada pendapat. Ada pendapat yang kedua, mengharuskan. Pun ada perbahasan dia. Tapi bukan untuk sewenang-wenangnya. Bukan sewenang-wenangnya nak guna. Kena faham keadaan itu. Untuk keluar. Sebab yang kedua tu ada perbahasan dia. Tapi nak disimpulkan, inilah perbahasan khilafiyah. Ada khilaf dia. Ada perbincangan. Jadi kita boleh berpegang kepada mana-mana pendapat itulah. Yang kedua tu bolehlah memegang dan membaca. Saya bacakan. Ini adalah pendapat ulama Malikiyah mengikut riwayat yang sahih mengatakan bahawa dibolehkan untuk memegang Al-Quran bagi wanita yang haid dan dibolehkan juga untuk membacanya dengan tujuan mengajar dan belajar. Kelonggaran ini hanya diberikan kepada wanita yang akan haid sahaja dan bukannya sedang berjunub. Ini juga pendapat tokoh ulama silam seperti Imam Bukhari, At-Tabari, Ibnu Munzir, Daud Al-Sya'bi, pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, kaum yang kemudian. Kaumnya awalnya, dan kebanyakan ulama masa kini antaranya Syekh Utsaimin dan lain-lain. Ini pendapat tadi tu. Malah ada masalah wanita yang sedang nifas juga dibolehkan untuk membaca Quran. Semua terdapat dalam kitab Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa. Baik. Maka niatlah kalau nak baca tu ambil yang kedua. Wallahu alam. Boleh rujuk. Boleh search. Cuma kat sini kalau kita search, kita tengok ada dua pendapat. Jadi kita dua-dua boleh. Tapi jangan ambil mudah berboleh dan kadang bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudah. Bila kita nak buat satu tu, maka kita akan tahu apa kedudukannya. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Boleh bertanya soalan, insya-Allah, tapi jawapan belum tentulah. Mana saya tak boleh jawab, saya tak jawab lah. Soalan boleh tanya. Jawab tu belum tentu kan. Wallahu alam. Baik, apa pun kita baca dulu. Kita mulakan dengan munajat umat. InsyaAllah bi qiraati suratul Fatihah. 7 qiraat, 4 dari riwayat fi kulli hajat pada malam yang penuh barakah ni. Di malam-malam yang Allah muliakan. Iaitu di malam bulan Ramadan. Dan apatah lagi di malam ini. Perbahasannya tentang nuzul Quran. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada padanya kebaikan insyaAllah. Baik, kita mulakan. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا
kepada semua jemaah yang ada pada malam ni, ya Allah. Kabulkan segala hajat kami dalam urusan kami, dunia dan akhirat, ya Rabb. Permudahkan segala urusan kami, ya Allah. Urusan dunia akhirat, ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب, khususan seluruh umat Islam di dunia, ya Allah. Bebaskan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, fi kekuatan umat Islam di akhir zaman, khususan fi Palestin wa Gaza wa Yaman, fi kulli makan wa fi kulli zaman, ya Rab. Ya Arhamar Rahimin. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب برحمتك نستعين يا حي يا قيوم برحمتك يا حي يا قيوم برحمتك يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, jemaah yang muliakan Allah SWT. Baik, mungkin bagi yang baru di TT atau di FB, yang saya bacakan tadi, sebab ada yang bertanya kenapa home, tak ada yang jawab sebab home, humah, home itu bukan domer, itu bacaan home itu adalah kiraat. Kita baca 7 kiraat, 14 riwayat. Tu ada susunan imam dia, susunan imam daripada Imam Nafi', Qalun, Warshun, Ibnu Kasir, Ibnu Amir, seterusnya Habsun, teruslah susunan dia. Ada 7 imam yang utama dan 14 riwayat bacaan, 9 kali bacaan. Dan pada ujungnya itu ada doa yang saya bacakan tadi. Sebab tu siapa yang mendengar baca, stay sekejap, rugi left keluar, rugi. Saya cakap tu terang. Yang dibacakan tadi adalah Allah izinkan. Ingat, yang terjadi tak terjadi sendiri. Doa itu tawassul pula dengan Fatihah. Ia bukan perkara yang kecil, ia besar. Antara 2 surah yang ketika dibacakan, diturunkan, nuzul. Di malam nuzul Quran ya. Untuk malam Qadar itu turunnya Quran keseluruhan 30 juzuk daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Daripada langit dunia lah turunnya Quran, berperingkat sehinggalah 23 tahun. Ayat pertama turun itulah Iqra. Inilah nuzul Quran tu. Ya, ayat pertama turun. Baik. Dan berperingkatlah turun, termasuklah turunnya suratul Fatihah. Dan akhir kita baca suratul Baqarah 285, 286. Hanya 2 saja surah yang ketika diturunkan terbuka pintu langit. Tak pernah terbuka sebelum ini. Itulah dia suratul Fatihah yang seringkali kita bacakan dalam solat, dan suratul Baqarah 285, 286 tadi. Dan apabila dibacakan secara kaedah qiraat tadi, perubahan-perubahan pada beberapa kalimah, isyarat kepada tuan guru saya kata apa, Datuk Syekh Salihuddin Umar Qari hafizahullah ta'ala alaih. Beliau kata apa? Bila kita bacakan ke-7 kiraat, dia ada 10, yang jumhurnya 7. Itu adalah isyarat kepada event besar. Event besar, majlis besar. Ibarat macam para menteri turun semua, setiap negeri. Peraknya dengan logat Perak, Kelatennya dengan Kelantan, Kedah dengan Kedahnya. Turun semua, Negeri semua turun. Jadi bila semua menteri turun, pasti ada Perdana Menteri. Dan bila Perdana Menteri, para menteri turun, maka adalah event besar ni. Silat lagi bulan,
tuanku Sultan turun, Agung Encik Maduli turun pula. Nah, begitulah bila semua bacaan iman dibacakan tadi, kaedah jama'i susunan tadi, maka diberikan pula doa khas tawassul tadi. Itu doa khas. Tawassul ni perantara doa kita ni, orang bahasa mudah penyokong. Tawassul ni yang menyokong, nak orang kata apa, endorse. Bila kita hantar dia boleh, tapi ada endorsement, disokong oleh. Macam tu surat. Disokong oleh. Bila ada disokong oleh, kita bawa dengan kalamullah. InsyaAllah. Maka dia lagi dipercepatkan. InsyaAllah. Dan banyak yang saya yakin, insyaAllah, saya yakin, tiada lain kita nak promote adalah kita nak promote kekuasaan Allah. Saya tak ada cerita buat lain. Bahawasanya padanya ada fadilah yang cukup besar. Siapa yang baca dengan yakin, yakinlah dengan Allah yang mengubah bagi segala perkara, perkara-perkara mungkin. Allah dengan sifat kudrah iradahnya, bila Allah takdirkan kita membacanya itu, maka dengan kudrah dan iradatnya mampu mengubah apa yang terjadi, yang kita tak tahu, yang tertulis di sana, yang ke depan macam mana. Mudah-mudahan, maka dengan wasilahnya Allah dah syariatkan doa itu, dia punya fadilah yang cukup besar. Rahsia yang cukup besar. Hanya yang menghayati, mendalami, agar ianya sebati saja yang mampu merasai dan mampu meyakini akan apa segala yang telah terjadi. Itu asbab. Asbab daripada munajat. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah perkara yang kita nak usahakan. Kita bermunajat. Dan banyak yang saya nak kongsikan, dan jemaah pun ada yang berkongsi yang terbaru ni, yang kansernya selesai. Tak kerja setahun tiga bulan. Setahun 3 bulan tak silap. Nah, dari setahun 3 bulan, sekarang dah boleh dah bebas pada kanser. Macam-macam lah sebenarnya. Macam-macam. Kalau jemaah nak kongsikan, saya kira tak jadi masalah untuk kongsikan apa yang terhasil daripada munajat ataupun hasilan daripada pengajian khususan, agar terzahir tanda-tanda kebesaran Allah. Kelas insyaAllah setakat ni tiap malam. Ramadan je kita extend sikit. Ramadan ni kita extend sikit. Mula pukul 12, 12.30 macam itulah. Kita extend sikit. Mengikut kesesuaian. Tapi kalau bukan bulan Ramadan, kita start 11.30 insyaAllah. Tapi tak menentu juga jemaah sekalian. Tapi banyaknya begitulah insyaAllah. Dan jarang tak ada lah. Boleh kira lah. Boleh kira. Ni Puan Hairul. Puan Hairul sendiri yang melalui pengalaman kebenaran ni, yang bebas kanser kan. Doktor sendiri yang cakap, kita ni wallahi kita yelah, taklah salahkan kalau yang buat rawatan pun. Maksudnya setengah tu kita ada pusat rawatan ke apa kan. Saya tak ada apa-apa. Tinggal kita nak kongsi sungguh. Dan hati ni nak bagi beramal dengan amalan yang besar. Ada sebab dia, perjalanan dia. Kan saya pernah cerita, ataupun nanti saya ulang balik agar jadi reminder kita ulang-ulang. Dia bukan tiba-tiba datang ni mas sekalian. Dia adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, dan beberapa perkara yang akan dizahirkan nanti. Kita wait, tunggu dan work, bekerja. Nanti akan nampak. Saya akan tunjukkan apa yang zahir pada hasilan, keberkatan amalan. Ya Ustaz, kanser darah. Tu, kanser darah. Antaranya ni, yang terbaru ni. Dan doktor dah mengenal pasti. Pelik, macam mana boleh cepat. Ya. Sebab kita ada booster. Orang beriman ni sentiasa ada extra lane ataupun ada fast lane. Kenapa kita nak guna fast lane tu kan? Kita tetap guna lane tu, kita tetap berikhtiar, tapi ikhtiar itu dipermudahkan, dipercepatkan. Dia dua. Pertama, kebaikan yang dipercepatkan. Yang kedua, keburukan yang dielakkan. Kadang kita memang, itu pun kebaikan. Kita tak sedar bahawa amalan-amalan yang kita lakukan,
takdirnya Allah telah takdirkan, akhirnya banyak perkara-perkara keburukan yang Allah telah elakkan, Allah telah jauhkan. Hasil daripada asbab keberkatan daripada amalan, daripada munajat sebagai contoh. Banyak. Dah boleh buat cerita. Jadi sebenarnya hanya mulakan Allah SWT. Apa beza dunia datang pada dia dan dia mencari dunia? Dunia datang ni, dia bahasa mudah kalau ngaji tauhid, semua benda didatangkan. Dia tak boleh datang sendiri, diadakan. Jadi beza mencari ni, dia tidak mengikut kepada adat, lumrah pada Allah jadikan apa. Bila dunia datang pada dia, itu dia meminta kepada Allah. Mencari ini adalah mencari apa yang Allah suruh. Adapun perbahasan usaha ialah mencari solusi, bekerja, cari duit, contohlah. Sebenarnya yang kita usahakan itu hasilnya bukan sebab daripada diri kita, tapi didatangkan, Allah datangkan. Tapi kerana kita tak nampak Allah datang tu, yang kata mencari-cari tu, tercari-cari tu. Walhal semua benda didatangkan oleh Allah. Semua benda. Tak ada satu pun datang sendiri. Semua didatangkan. Tapi kerana dia tak nampak didatangkan, tu jawapan kepada tercari-cari tadi tu. Dia mencari dunia. Padahal bukan mencari dunia. Dunia itu diuruskan, diusahakan. Itu saja. Naimah, kesan. Saya yakin saya nampak kesan penyakit saya. Ini Naimah lagi. 7 bulan saja siap rawatan. Pemindahan sum-sum. Cuti rehat. Kalau tidak, panjangkan. Benda tu itu kata dipermudahkan. Tapi kena sungguh lah. Pada dia kesungguhan kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Alhamdulillah. Hazam min fali rabbi. Baik. Dia dunia ni didatangkan. Itu sebab Allah kata jangan tertipu dengan dunia, jangan tertipu. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang ingat dunia tu diusahakan akhirnya jadi. Dah Allah jadikan. Yang diusahakan yang diusahakan itu usaha menyatakan manusia. Nah, kita manusia. Kita minta air datang bersama cawan. Air itu pun didatangkan. Kita minta. Kan saya kata, dunia ni permintaan dan pemberian. Dunia ni hanya dua. Dengan permintaan dan dengan pemberian. Kerana tak minta pun Allah bagi. Hidup. Ada minta? Ada dulu ke minta hidup? Tak kan? Satu benda yang Allah bagi tanpa kita meminta. Hidup lah. Kalau dah hidup besar pun kita tak minta. Yang lain. Semua sebenarnya pemberian. Hidup ni pemberian. Nikmat Allah Ta'ala yang Allah berikan untuk menguji. Itu je. Semua pemberian. Ada ketika kita minta. Ada ketika dan semuanya hasil yang kita minta pemberian. Kadang-kadang tak sebab minta pun diberi. Kerana telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Apa yang kita minta pun telah pun tertulis. Nampak? Kadang manusia tertipu, dia ingat dapat dengan diri dia. Itu yang manusia tertipu tu. Walhal dengan pemberian. Permintaan versus pemberian. Dia bukan versus. Dua-dua. Dunia ni datang dengan dua. Permintaan dan pemberian. Dia bukan di versuskan, bukan. Kalau sungguh munajat Ustaz. Sungguh. Munajat dengan yakin. Yakinlah dengan Allah. Dengki, cemburu dan iri hati bagaimana nak buang Ustaz? Penyakit hati. Penyakit yang melihat dunia tu, padanya itu ada pada diri kita. Kita ingat dunia tu ada pada kita. Sebab tu kita iri dengki. Itu bukan barang kita. Ada kita dengki dengan orang punya. Barang orang ada? Tak ada. Mana ada kita dengki dengan barang orang? Tapi bila kita rasa kita memiliki benda tu, dengki. Itu datang dengki. Bila tidak memiliki apa-apa, mana nak dengki apa kalau tak ada apa-apa? Orang dengki ni bila dia rasa macam aku pun boleh ada juga. Ataupun kenapa dia ada aku tak ada? Itu dengki lah tu. Itulah maksud dengki.
Cemburu, sama lah. Dia dapat, patut aku dapat lebih. Asal giliran dia pula. Kalau poligami pula. Kalau kahwin dua pula, cemburu. Tak sudah. Pertahankan cemburu. Kalau tak kahwin dua pun sama juga. Sama naik lah. Dua pertahankan cemburu. Dia pertahankan apa? Pertahankan diri dia yang tak ada tu. Cuba buang. Buang apa? Buang kefahaman yang merosakkan tu. Semua tu milik Allah. Dengki apa? Hak milik kerajaan. Ada orang dengki barang pakai. Semua barang sama. Bukan kita punya. Ada orang dengki? Tak ada. Dengki bila rasa tu aku punya. Asal dia dapat? Patut aku dapat? Asal dia ada, aku tak ada. Ataupun asal aku ada, dia ada. Sama lah. Tak boleh ni. Padahal lupa. Kita tak ada apa. Patut orang tak ada apa-apa. Apa benda nak digaduh kan? Tak ada benda nak digaduh. Sebab tu jangan sampai Allah rentak semua benda. Hilang semua baru tahu nak apa masuk dengki. Tak payah. Pak rasa memiliki tu, rasa dengki tu. Janganlah rasa memiliki. Itu semua benda. Kita nak dengki benda yang akan ditanya oleh Allah. Dengki ya? Tak cerdik. Dengki. Allah tanya benda tu. Dia ada rumah. Allah tanya. Dia ada isteri. Allah tanya. Engkau nak apa yang dia nak. Kau pun kena tanya nanti. Saya nak suami saya. Tanya oleh. Kau pun kena tanya lagi. Apa yang kau dengkikan itu akan ditanya. Kau tak cerdik. Sebab tu jangan. Nak buang dia. Betulkan fahaman. Kita dengki benda barang. Tak ada kita dengki benda pahala pun. Tapi yang dibenarkan adalah dengki atau iri pada amalan. Tapi jarang orang nak dengki pada amalan. Tak dengki pun. Alah, bahagian dia. Boleh pula cakap gitu. Tapi kalau pasal dunia, marah. Kalau pasal akhirat, tak apalah. Dia dah jadi solehah, kita tak payahlah. Dah setakat ni je. Boleh pula cakap macam gitu. Patutnya, macam mana dia solehah ni? Cemburu betul lah. Dia boleh solehah. Patut macam gitu. Semua dia beramal. Atau tengok orang, ya Allah, seronoknya dia infak. Seronoknya lah. Patutnya. Ni tak, seronoknya ada duit. Macam-macam benda boleh buat. Itu bukan dengki. Itu bukan dengki pada kebaikan. Dengki sebab tak ada benda. Dia yang dibenarkan Nabi kata dua je. Dengki kepada orang yang menginfakkan hartanya. Dengki kepada orang yang beramal dan mengamalkan amalan. Dua saja yang dibenarkan. Yang lain tak ada. Wallahualam. Baik, jemaah sekalian, kita tutup. Satu dah. Besok ada keluar subuh. InsyaAllah. Sebab ada nuzul Quran. Di Masjid Al-Muhsinin. Sungai Kandis. Jemput sama-sama mengimarahkan. InsyaAllah. Kalau yang ada berhampiran boleh datang. Al-Muhsinin. Masjid berumur 110 tahun. Masjid di Kelang. Sungai Kandis. Al-Muhsinin. Itu jawapan tadi. Bahasa mudah. Iri dengki sebab kita rasa memiliki. Buang rasa memiliki. Hilang rasa dengki. Khalas. Sebab rasa memiliki, kita akan rasa dengki. Sebab tu iblis rasa dengki sebab dia rasa memiliki kedudukan. Memiliki kemuliaan. Walhal, dia diberikan. Bukan memiliki. Kita tak ada milik apa-apa pun. Nak tunggu milik, tunggu kat syurga nanti. Suami milik aku. Sabar. Tunggu mati kau hidup balik tak dengan suami kau. Kalau hidup balik dengan suami kau, tu suami kau. Tu isteri kau. Itu harta kau. Kat dunia tak ada. Belum tentu. Mati kan tak tengok bangun, tak jumpa balik. Allah Akbar. Itu kadang-kadang rasa memiliki tak bertempat. Nak tunggu dekat syurga nanti. Barulah kita. Tapi kat syurga dah tak ada cemburu dah. Allah cabut. Antara ciri ahli syurga, dekat dunia Allah hilangkan cemburu dia. Itu ciri ahli syurga. Buntunglah siapa yang Allah hilangkan cemburu dalam hati dia. Ada memanglah siapa nak pertahankan, lantaklah. Pertahankanlah. Tak marah pun. Tanggung sendiri. Jawab sendiri dengan Allah Ta'ala. Tu jawapan dia. Nak sangat cemburu, silakan. Nak sangat dengki, silakan. Jawab sendiri. Bismillah. Alhamdulillah. Agak-agak nak selamat daripada soalan tu, buang rasa tu. Buang rasa memiliki. Nampak semuanya amanah. Larat ke nak jawab, tu je lah. Buang sifat tu, okey. InsyaAllah. Baik, mas sekalian, kita tutup dengan suratul Kahfi, insyaAllah. 1 hingga 10. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jemaah yang muliakan Allah SWT. Selesai sudah majlis kita pada malam ni, munajat umat. Alhamdulillah, fi kulli hajat, dan tausiah, tazkirah, beberapa isu-isu yang berbangkit. Mudah-mudahan Allah sentiasa pimpin kita, bantu kita untuk memahami kehidupan ni dan memahami agama Allah, agar hidup kita sentiasa terbimbing, tersusun dengan baik dan membawa kepada hati yang sejahtera, rileks, tenang, aman, damai. Alhamdulillah. InsyaAllah, itu saja jemaah sekalian perbincangan kita pada malam ni. Kita jumpa pada seri yang akan datang. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu akbar.